Wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam Sembang Petang kali yang ketiga lah, siri yang ketiga. Kali ini kita buat kelainan sikit sebab hari ini pun kita dah mula Ramadan. So dalam kesempatan ni ramai orang yang berkelapangan kan. Jadi salam Ramadan juga saya ucapkan kepada semua. Dan hari ini kita nak bincang tentang melawan ketakutan-ketakutan orang Melayu. Jadi dalam bincangkan tentang melawan ketakutan-ketakutan orang Melayu, tajuk ni pun datangnya daripada salah seorang ahli tetamu kita, yang mana bila saya baca posting dia tu saya rasa macam ini bagus untuk kita bincang ni. Jadi kita jemput sekali bersama dengan beberapa orang teman yang lain, yang mana saya akan perkenalkan seorang demi seorang. Saya rasa masa kita pun tak cukup lama, hanya sejam saja. Jadi dalam tempoh itu kita mungkin dapat bercakap orang kata beberapa perkara saja dalam tempoh sejam dengan 5 orang tetamu. Lepas tu kepada siapa yang menonton boleh juga bagi pendapat dan juga tanya soalan lah. Yang itu memang kita alu-alukan. Jadi untuk itu saya perkenalkan semua yang ada bersama dengan kami hari ini. Ya, tetamu-tetamu kita ada 5 orang Ya, setakat ini kita yang sudah masuk Tuan Naim Jaafar. Assalamualaikum. Salam. Tuan Najib pun ada di situ. Macam mana Tuan Najib, sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat Alhamdulillah. Dan kita menanti 2 orang lagi 2 orang lagi yang akan masuk bersama dengan kita. Tapi sementara tu saya ingat elok juga kita berkenalan kan. Berkenalan, tapi saya sebab ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal juga. Mungkin yang penonton kita pun lagi ramai, mungkin orang yang pertama kali jumpa kita kan. Jadi saya mulakanlah dengan saudara Najib lah, kenalkan diri sendirilah. Seminit 2 kan. Sementara tunggu kawan-kawan kita datang. Okey, terima kasih kepada Tuan Suhail. Nama saya Najib bin Zain Abidin. Saya berumur 33, baru 33. Saya merupakan co-founder kepada Food Bio Solution, iaitu sebuah syarikat startup spin-off daripada UPM. Jadi kami dalam kategori food biotech startup, real scientific startup yang fokus kepada palm oil, iaitu minyak sawit, palm oil waste yang kita akan tukarkan kepada ubat anti hypertension. So saya rasa dalam grup ni saya antara yang dalam golongan orang muda. Jadi saya terpanggil untuk ceritakan macam mana kita nak tangani ketakutan daripada kacamata startup daripada orang muda. InsyaAllah saya akan. Okey, menarik satu projek inovasi yang mungkin jarang orang dengar kan. Okey, kita bersama dengan saudara Naim. Tolong perkenalkan diri sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naim Jaafar. Saya pengasas kepada Foresight. Foresight ni adalah satu pusat inovasi dan juga komuniti yang banyak berkecimpung atau berbincang berkaitan dengan idea-idea perubahan masyarakat dan juga inovasi. Okey, baik, terima kasih. Sekarang kita pass baton kepada Cik Abu. Silakan Cik Abu perkenalkan diri sikit. Cik Abu dengar ke? Nampaknya Cik Abu mungkin tak berapa dengar. Kita bagi kepada Hanafi. Tolong perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hanafi bin Jamaluddin. Secara hakiki bertugas di Majlis Seluruh Malaysia. Dalam masa yang sama banyak terlibat membaca dan mungkin mengkaji sedikit tentang tokoh khususnya pemikir-pemikir, ideolog daripada Nusantara. Untuk konteks kita guna Sembang Petang hari ini, saya dinamakan sebagai sebenarnya pembaca sahaja. Tapi pengkagum tu betul lah, orang yang menaruh perhatian tinggi kepada Pendeta Za'bah dan sumbangan-sumbangan besar beliau dalam aspek yang insyaAllah mungkin akan kita kongsikan hari ini. Okey, terima kasih. Saya jemput Cikgu Haris. Cikgu Haris, okey ke line dekat sana? Atau Cikgu Abu, Encik Abu dulu, Cikgu Abu pula. Cik Abu. Tak dengar ke?
Cik Abu tak dapat dengar ke? Okey. Cuba saya ingat nanti yang tu kena tengok balik dekat dalam tu, mungkin log out balik dan masuk balik dalam sistem tu. Kita sementara tu Cikgu Haris pun nampaknya lagging sikit Cikgu Haris tak dapat juga. Okey. Okey, Cikgu Haris. Hello. Cikgu Haris okey? Baru nampak je lah. Okay, baik. Clear? Okey, Cik. Okay guys, dengar. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Cikgu Haris. Saya seorang guru sekolah rendah yang mengajar subjek sains UPSR. Okay, clear ya? Okey. Okey, clear. Dalam pelbagai jenis buku, daripada buku UPSR kepada buku projek sosial inovatif dan juga pendidikan di luar. Rasanya cukup dulu kot setakat ni. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cik Abu. Okey, Cik Abu boleh perkenalkan diri? Nampak masih lagi ada masalah pada audio Tadi Saya tak dapat dengar suara Tuan Suhail ni. Suara orang lain dengar ke? Saya tak dapat dengar suara Suhail. Mungkin Saudara Naim boleh bercakap sikit? Okey Bu. Dengar tak? Boleh? Boleh. Clear? Saya clear. Okey, orang lain clear Saya clear. Okey, minta maaf kepada siapa yang sedang menonton. Kita tadi dah setting cantik dah tapi biasalah teknikal kan. Kita mungkin minta Saudara Abu kalau boleh dia keluar dulu, tapi dia tak boleh dengar pula kan. Tapi tak apalah, kita mulakan dulu. Sambil itu nanti akan masuk balik lah Saudara Abu dan juga yang lain lah, dan Cikgu Haris lah. Saya nak bawa kepada perhatian kepada semua lah, terutamanya Saudara Naim Naim Jaafar, sebab bermula daripada postingnya menuliskan tentang orang Melayu dan rasa takut. Jadi tulisannya agak panjang. Tulisan yang berakhir dengan berdasarkan tema melawan ketakutan-ketakutan itu. Daripada situlah datangnya tajuk kita petang ni. Dan sebab tu saya ingat elok untuk permulaan ni saya serah terus kepada Saudara Naim lah untuk ceritakan kenapa wujudnya penulisan ni, tulisan hantaran yang ada dekat Facebook ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah dia bermula pagi hari yang saya buat posting tu. Untuk pengetahuan saya sekarang ni dalam beberapa projek yang kita design beberapa naratif baru dalam masyarakat. Most of our client adalah government agencies, political institution dan juga sebahagian besar daripada agensi-agensi ataupun syarikat korporat. Jadi bila salah satu sesi yang kita laksanakan memerlukan kita melihat balik bila kita nak buat sebarang bentuk perubahan baik dalam organisasi, dalam diri individu ataupun masyarakat, ada benda-benda yang kita panggil macam blind spot yang kita tak faham atau kita tak maklum, tetapi sangat penting dia punya keperluan dia untuk kita ketahui. Bermula cerita begini. Kalau kita tengok banyak dasar-dasar ataupun program-program untuk membantu orang Melayu yang telah dilaksanakan. Saya rujuk satu buku, The Colour of Inequality, tulisan Dr. Muhammad bin Khalid. Mencerita tentang panjang lebar berkaitan dengan dasar ekonomi baru dalam bukunya. Tetapi selepas 30 tahun dasar itu dilaksanakan, kita tengok banyak perkara-perkara yang tidak mampu dicapai oleh dasar itu. Jadi kita mengakui bahawa banyak dasar-dasar ataupun program-program intervention yang dibuat untuk orang Melayu sebenarnya tidak begitu berjaya kerana kita sekadar melihat daripada apa yang ada di depan mata. Sedangkan lebih baik kalau kita nak melakukan perubahan, kalau kita memahami dahulu
sebenarnya apakah ketakutan-ketakutan ataupun punca-punca yang tak dilihat, tak dapat dilihat dalam kacamata ataupun secara lahiriah lah. Justru itu bila saya buat lontaran berkaitan dengan orang Melayu dan rasa takut tu, saya cuba mengajak ramai orang lain supaya kita mengkaji sama-sama kenapa punca kita susah nak berubah dan kita tidak begitu teruja atau bernafsu untuk maju. Bila saya membuat seruan ini, sebenarnya ialah satu mesej bahawasanya semua orang boleh terlibat dalam conversation ini, dalam perbincangan ini. Kita nak ubah supaya perbincangan-perbincangan tentang nasib hala tuju orang Melayu ini diserahkan kepada orang Marhain. The conversation has to be more egalitarian than feudalistic. Sebelum ni banyak perbincangan-perbincangan ini ditulis oleh orang-orang feudal, orang-orang bangsawan, ahli-ahli politik, ugamawan-ugamawan. Jadi saya rasa sekarang ini adalah semangat yang kita bawa tenaganya, semangatnya datang daripada partisipasi di peringkat masa. Justru itu bila saya sebut pengamatan saya, ia bermula pada ketakutan yang menyelubungi orang Melayu secara individu, keluarga, masyarakat, sistem nilai, budaya, amalan dan etos orang Melayu itu sendiri. Sebenarnya saya membuka perbincangan ini kepada perspektif masing-masing. Biar kita sendiri yang mengabsahkan berdasarkan pengalaman masing-masing. Sebab itu saya berbesar hati kepada saudara Suhail bersedia untuk membuka ruang perbincangan ni dan memanggil ini kiranya golongan-golongan awalin lah ni ya, early adopter yang sanggup untuk membuka perbincangan ini dan sanggup untuk melawan ketakutan tu head on, berdepan. Dan saya yakin 3-4 orang ini akan memulakan perbincangan ini dan akan kita mula perpanjangkan dan perluaskan perbincangan ini secara lebih terbuka. Apa hujung target saya dengan projek ini? Yang saya mahu adalah kalau kita dah ada let's say 300 sebab ketakutan orang Melayu yang mungkin kita segan nak cerita, tetapi disebabkan ialah peredaran zaman, saudara Najib pun anak muda yang lebih terbuka dan yang lebih keras melawan idea-idea feudal, boleh lebih jujur menceritakan tentang ketakutan-ketakutan orang Melayu itu, maka saya berhujah begini. Apa-apa bentuk dasar, apa bentuk intervention yang kita nak bawa kepada orang Melayu perlu berdasarkan tema-tema nak melawan ketakutan tu. Kerana of course saya ada hujah empirical. Bagaimana bangsa-bangsa lain berjaya melawan ketakutan-ketakutan, kelemahan-kelemahan diri itu hanya dengan menzahirkan ketakutan itu supaya kita sedar bahawa yang kita nak lakukan ini adalah melawan ketakutan yang mungkin kita tak disedari secara zahiriah. Untuk tujuan itu, saya fikir lebih mudah kalau kita nak melawan ketakutan itu daripada kita nak membina keberanian baru. Sebab kadang-kadang bila kita nak bina keberanian baru, kita tak tahu daripada mana datang keberanian tu. Tetapi kalau kita nak melawan ketakutan, at least kita tahu inilah ketakutan yang kita perlu lawan. Justru itu kalau ada apa-apa program intervention, dasar-dasar yang nak dibuat di peringkat kementerian, di peringkat agensi pusat zakat, Baitul Mal dan sebagainya, perlu kita memaham dahulu naratifnya atau etosnya. Atau kalau kita tengok, kalau saudara-saudara boleh share the causal layer analysis yang dipopularkan oleh Profesor Suhail Inayatullah, salah satu tokoh futurist. Dia kata apa-apa perubahan yang dibawa dalam masyarakat, dalam organisasi, kadang-kadang kita nampak masalahnya tu hanya muncul di permukaan air sahaja. Sedangkan asas kepada kenapa dia menjadi masalah sebenarnya masih lagi tenggelam di dasar air atau di dasar laut. Maknanya dalam konteks ini mungkin kita nampak masalah-masalah orang Melayu itu seperti yang ramailah orang share. Masalah malas, masalah tak ambil risiko dan sebagainya. Tetapi kalau kita memahami hidup ketakutan ini, insyaAllah kita boleh menyelesaikan atau boleh mengusahakan banyak bentuk perubahan dalam segenap segi kehidupan masyarakat Melayu. Wallahualam, saya serahkan kepada saudara saya untuk memperpanjangkan perbincangan. Sekian, terima kasih. Okey, baik saudara Naim.
kita dia apa orang kata, bila kita depan kamera ni kadang-kadang kita ada kamera shy sikit. Kalau kita sembang kat kedai kopi dia lebih santai kan. Tapi bila ada kamera ni dia jadi kaku sikit, jadi keras sikit kan. Saya sendiri pun macam tu. Jadi kalau sesiapa yang sebenarnya nak mencelah, kita tak ada masalah lah. Kita memang konsep dia sembang. Cuma macam saya sendiri kalau orang kata menjadi host ke moderator ni, dia akan jadi agak kaku sikit. Jadi korang pandai-pandailah menceriakan suasana Okey. Tadi Saudara Naim ada sebut pasal ini kan, maknanya sekarang ni kita bincangkan soal rasa takut yang ada pada orang Melayu kan. Tapi saya tertanya-tanya kan, bila kita nak bercakap tentang melawan ketakutan, mula-mula sekali sepatutnya kita mengenal pasti apa yang kita takut, apa yang kita takutkan. Maknanya orang Melayu ni kebanyakannya apakah yang dia takutkan. Mungkin Saudara Najib tadi dah disebut oleh Saudara Naim tentang startup yang telah dibuat tu, yang di mana dia sendiri telah pun berjaya habis orang kata apa, melawanlah ketakutan tu. Saya tak tahu apa ketakutan yang dimaksudkan tu, mungkin Najib boleh kongsikan. Terima kasih kepada Tuan Suhail. Saya sebenarnya masih dalam proses melawan ketakutan. Kalau dah menang tu maksudnya kita ni memang dah buat siri lain dah ni. Alright. Seperti mana yang kita semua tahu, iaitu saya terangkan sedikit mengenai startup. Startup ataupun kita panggil sebagai syarikat pemula. Syarikat pemula adalah satu organisasi yang dibina dengan keadaan yang kita tidak ketahui. Bagaimana kita punya market segment, bagaimana kita punya target produk kita, dan even kita tak tahu apakah produk yang kita nak jual. So kat sini dalam kacamata startup ni, kita banyak masih lagi dalam keadaan experimental. Bayangkan dalam keadaan kita tidak tahu, masih lagi eksperimen, tapi kita masih lagi mencuba untuk buat sesuatu. Bayangkan, sebab saya selalu fikir, apabila kita timbul rasa takut, apabila kita tidak tahu, maksudnya kita mula melintas masuk ke unknown territory. Itu yang mula kita rasa takut. Sebab kita dah tak tahu apa benda di depan. Kita tak tahu takut kat depan sebab depan tu gelap. Tapi depan tu dah bila disuluh lampu terang, kita nampak, oh rupanya ada kedai makan. So kita pergi makan. Just begitu je. Kita fear of the unknown. Kita tak nampak apa benda di depan kita. So sekarang ni bagi saya, untuk menangani rasa takut tu sebenarnya, pertama saya suka sebut ayat daripada Sun Tzu. Dia kata, kenal diri sendiri, kenal musuh anda, dan anda tidak akan takut dalam apa jua result of the 100 battles. Sampai situ sekali. Maksudnya kita kenal diri kita kenal orang lain, kita kenal environment kita takkan takut. Sebab perkara ini adalah just knowing the unknown territories. Dan apabila saya dalam bidang startup ni, saya selalu buat satu analisis dipanggil SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity dan threat. Untuk kita kenal diri kita, peluang kita, apa risiko yang kita hadapi, dan kita akan maju kat situ. Tapi sebenarnya langkah pertama bagi saya sebagai anak muda, kenal diri dulu. Dan dalam kacamata Melayu pula, kita kenal bangsa kita dulu, kita akan terbit rasa kekuatan, rasa kebanggaan, dan kita tak akan takut. InsyaAllah lah. Itu pandangan saya daripada segi seorang anak muda, daripada startup dan juga sebagai seorang Melayu. Kenal diri sendiri, InsyaAllah kita tak akan takut. Itu je lah yang saya boleh katakan buat sekarang. Najib memulakan startup tu kan memang seperti mana yang cerita tu, takut kan, mula dengan satu perasaan takut kan. Tapi macam mana akhirnya boleh juga mengusahakan startup ni? Alright, macam ni saya ni mungkin daripada boleh. Saya daripada latar belakang Bachelor Science Food Science Teknologi Makanan daripada UPM. Apabila kita nak mengenal rasa takut tu, kita kena tahu apakah kita punya parameters. Contohnya apa yang kita nak capai dan apa kita nak tahu. Apabila saya tahu diri saya sendiri, kemampuan diri saya tahu macam mana skill marketing saya, skill dalam bidang startup saya, dan saya bina tim saya. Saya ambil profesor, saya ambil dekan sebagai tim saya. Jadi kita dah kurang rasa takut. Dekan dah ada, yang takut. Saya ambil kawan saya, seorang pelajar calon PhD, lagi tak takut. Maksudnya kat sini, kita kumpul build up kekuatan diri kita, dan setiap risiko tu kita akan panggil sebagai calculated risk. Kita dah boleh kira agak-agak. So kita dah tahu risiko, dah kenal diri sendiri, dah kenal tim, dah kenal produk, kita boleh buat. Kita jalan-jalan sikit-sikit, lama-lama insyaAllah akan buka jalan. Itu pandangan saya lah, bagi daripada fear, unknown,
kepada calculated. InsyaAllah dah calculated, kita kira-kira tinggal nak sikit push je, InsyaAllah berani. Tu antara cara dia lah. Okey, itu antara pengalaman Najib lah kan. Tadi bila Saudara Naim ada sebut pasal orang Melayu dan rasa takut ni, dia satu, orang kata satu stigma juga kan. Dia apa, bila sebut Melayu ni, Melayu ni malas kan. Selalu disebut sebagai Melayu ni seorang yang tak boleh ke depan mengharapkan bantuan kerajaan dan macam-macam lagi lah. Dan apa situasi yang saya sebut tadi tu adalah, kalau berdasarkan apa yang saya faham pada tulisan Abang Naim tu, ada lebih kepada situasi yang sebenarnya ada dalam diri orang Melayu tu adalah takut. Jadi dia takut kalau dia tak dapat kota kan. Dia takut kalau tak dapat grant. Jadi dia rasa tak boleh gerak kalau tak ada benda-benda macam ni kan. Dan adakah itu DNA yang ada pada orang Melayu? Saya tertarik dengan pengagum Zakbar, sebab Zakbar pun ada sebut tentang sikap orang Melayu ni. Jadi kalau Hanafi boleh kongsi sikit Hanafi, macam mana Zakbar menyentuh tentang hal orang Melayu ni, sikap dia dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Abang Naim Jaafar kerana memulakan untuk menggodak satu perbincangan yang sebenarnya sangat fundamental dan substance tentang macam mana untuk kita nak banteras sifat dan rasa bimbang, takut, ketakutan yang bukan-bukan dalam masyarakat Melayu ni. Jadi Zakbar mungkin boleh kita namakanlah sebagai salah seorang daripada beberapa tokoh-tokoh lain yang memberikan perhatian berat kepada perkara ini. Sebelum tu suara saya dengar clear? Ya, okey, bagus. Okey. Kemudiannya kalau kita rujuk tulisan-tulisan beliau, beliau mula mengarang secara lebih serius pada tahun 1916 dan kemudian 1917 dia dah memulakan tulisan-tulisan yang saya kira boleh dianggap sebagai seorang futurist tentang bagaimana solution untuk menangani, beliau tak namakan ketakutan orang Melayu, beliau menamakan masalah kejumudan, ketinggalan, kemunduran dan sebagainya lah orang Melayu yang dilalui dalam tempoh yang sangat lama. Jadi beliau konsisten mengatakan masalah seperti kemiskinan, kejatuhan orang Melayu dan sebagainya ni berakar daripada beberapa sebab. Dia tak ada spesifik mengatakan tentang ketakutan, tapi sebenarnya kita boleh kaitkan juga lah bahawa keinginan dan kemahuan untuk bangkit keluar daripada cara hidup yang selesa dan juga terbenam begitu adalah boleh kita justifikasikan juga lah daripada pandangan Zakbar tu. Jadi beliau katakan yang disebut oleh Datuk Seri Fadil sebagai pendangkalan etikad. Maknanya kesilapfahaman masyarakat Melayu. Ini saya kira yang betul-betul fundamental tentang analisis tentang masalah orang Melayu ni, bukan sekadar daripada sudut perspektif luaran, tapi daripada sudut bagaimana mereka melihat dan memahami tentang kehidupan mereka. Jadi Zakbar konsisten cakap tentang ni dan dia tak nampak jalan lain untuk menyelesaikan tentang isu kejatuhan kaum Melayu ni selain daripada pendidikan, yang mana beliau menyatakan pendidikan tu bukannya seperti mana yang kita baru-baru ni saja kita sedari, iaitu pendidikan integral ataupun pendidikan terkamil, pendidikan holistic education ni. Tapi Zakbar dah mula menyatakan tentang perkara itu lebih awal dulu tahun 1917, yang mana beliau menyebutkan dia tidak percaya nasib dan juga masa depan orang Melayu dapat dipulihkan selagi mana mereka menceraikan pendidikan agama pada satu pihaknya dan pendidikan sains atau pendidikan dunia pada satu pihaknya. Jadi kita pun percaya dan kita pun dah tahu pun tentang itu, tapi tentang macam mana untuk kita mengoperasikan pendidikan yang bagaimana untuk kita tangani masalah ini. Itu yang saya suka Abang Naim contohnya buat sekolah bakat, ada setengah-setengah penggerak aktivis pendidikan membuat sekolah alam dan sebagainya lah. Jadi melatih bukan dan mengukur kemenjadian outcome pelajar bukan semata-mata pada sudut peperiksaan semata-mata ataupun intelektualnya saja, tapi ialah orang yang terlibat dalam pendidikan lebih mahir lah tentang
kemahirannya ke dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalah katakan masalah kemalasan atau kata biological, Jose Rizal pun ketika menjawab tuduhan dan juga sikap prejudis orang masyarakat kolonial terhadap bumi Filipina, beliau terima. Beliau mengatakan memang ada diakui gejala itu, gejala lazy native. Tapi beliau menolak bahawa faktor adalah faktor biologi. Tapi beliau menyebutkan ini adalah faktor sejarah. Faktor sejarah bagaimana budaya yang dipupuk oleh kolonial dan juga budaya yang memang lahir daripada masyarakat sini. Budaya ini adalah simpunan kebiasaan-kebiasaan kumulatif. Jadi saya kira yang kalau kita nak lawan ketakutan, kita kena mulakan dengan mencipta satu budaya baru yang sihat, yang progresif, yang berani, yang outspoken, bukannya yang macam kita kata orang Melayu ni kan acah-acah malu-malu Allah dan sebagainya. Jadi mungkin budaya kita kena bangunkan sebagai alternatif budaya yang boleh melawan sifat ketundukan dan mengekalkan status quo dan sebagainya. Allahu a'lam. Okey, Itu saja. Hanafi. Saya serahkan semula pada moderator. Hanafi, tadi Hanafi ada sebut kan bila kata Zabah Ya. menyebut antara sebab-sebabnya adalah pendidikan. Maknanya perlukan pendidikan yang holistik yang menyatu padukan ilmu sains ataupun ilmu sekular dan juga ilmu agama kan. Yang itu saya rasa menarik untuk dibincangkan sebab apa tahu saya terfikir kadang-kadang bila kita orang kata apa landasan ataupun apa dipanggilnya panduan agama ni kadang-kadang secara tak langsung lah. Ini saya terfikirlah ni, saya tak langsung dia memberikan satu had dalam kita bebas mengimpikan sesuatu. Maknanya kita dah sejak awal lagi dah kata ini tak boleh ni, agama kata tak boleh, ini bid'ah ni. Benda-benda dia dah ada hukum-hukumnya. Kadang-kadang mak bapak tu sendiri pun dia bukan berasaskan kepada ilmu yang cukup orang kata apa cukup kuat dalam ilmu agama, tapi kita kan biasa macam tu. Orang Melayu kan sandaran pada mak bapak kata ini tak boleh ni, kita apa ini tak sesuai ni, orang-orang Islam tak pernah buat benda macam ni. Contohnya kan. Jadi secara tak langsung dia menambah lagi pula ketakutan. Macam mana tu Nafi Itulah masyarakat timur yang hidup dengan nilai dan juga kehidupan norma timur yang memberikan penghargaan kepada orang tua dan juga kepada nilai kolektif ni. Memang begitu mereka menganggap bahawa apa yang diterima daripada orang generasi pendahulu mereka tu boleh kata kalau tidak secara dogmatis pun mereka terima, tapi memang kuatlah untuk mereka tidak menolaknya. Jadi soalnya dia akan berbalik jugalah kepada bagaimana sebenarnya budaya pun ya, pendidikan pun ya, tapi saya nampak adalah sikap kritikal. Kita banyak menerima sesuatu itu secara pukal, bukan menyaringnya secara minda yang tercerah, secara rasional. Maknanya kita timbangkan bukan siapa yang bercakap tentang itu, tetapi apa yang dicakapkan itu sebenarnya yang patut kita terima dan kita akukan kalau benda tu elok. Bukannya kita dengar ustaz cakap begini ataupun tuan guru cakap begini. Ini Zabah tentang. Zabah memang betul-betul keras lah, sehingga kan beliau mengatakan bahawa kelompok inilah kuman-kuman yang hanya menghalang orang daripada keluar daripada kitab-kitab agama yang telah kering itu untuk melihat dunia yang lebih luas bagi menghadapi kemarahan zaman. Dan orang mungkin boleh kata bahawa Zabah sebagai modernis, sebagai Mu'tazilah, sebagai yang mencabar mencari adab waktu tu. Tapi saya nampak sebenarnya sikap Zabah tu adalah sikap yang ramai hari ini sebenarnya pakai dan amalkan. Jadi beliau adalah seorang futurist pada zamannya dan hari ini sebenarnya ramai yang memakai pun idea-idea Zabah seperti mukmin profesional, seperti memprofesionalkan ulama, mengulamakan profesional. Maknanya sepadu
Itu Zakbar dah nampak dulu lah zaman dia. Okey, dia bila kita sebut pendidikan ni yang paling dekat dengan kita tentulah seorang cikgu kan. Oh, cikgu lebih mungkin ada idea-ideanya yang tersendiri dalam ketakutan-ketakutan yang ada dalam sistem itu ataupun macam mana, kita dengarkan daripada Cikgu Haris. Macam mana Cikgu Haris? Okay, first of all saya tak pasti sama ada line saya clear atau tak. Saya harap line saya clear sebab macam ada disturbance sikit. Ketakutan dan sekolah ni sebenarnya dia berkait rapat. Budak-budak berapa ramai yang takut. Anak-anak kita, even anak-anak masalah hari-hari yang mana mereka tak nak pergi sekolah atas disebabkan faktor ketakutan. Dan ketakutan yang paling biasa ialah kerja sekolah tak siap lah. Jadi sama juga dengan dan ketakutan-ketakutan tu kita bawa sampai dewasa. Bila kita mula bekerja, bila kerja tak siap, kita mulalah takut nak pergi kerja. Dari situlah kita, sebenarnya daripada sekolah lagi kita dah bina sikap ketakutan tu. Bila kita takut sesuatu, kita akan cari helah untuk menyelamatkan diri. Dan kita jarang sekali ni ketakutan kita sebab daripada sekolah lagi kita dah diajar untuk kita berasa takut. Walaupun kadang-kadang kesilapan tu bukanlah kesilapan yang disengajakan. Contohnya antara sebab budak tak buat kerja sekolah disebabkan dia tak tahu, memang dia tak boleh jawab, dia tak faham soalan tersebut. Tapi bila dia bukannya dikata masalah dia tu, tetapi dia dihukum kerana dia gagal melengkapkan kerja dia pada jadi itu adalah sumber-sumber ketakutan kat sekolah. Okay, banyak lagi sumber-sumber ketakutan. Dekat sekolah ni basically kita ada 3 golongan. Kita ada ibu bapa, kita ada guru-guru dan kita ada murid. Dan setiap satu golongan ni dia mempunyai ketakutan yang berbeza. Ibu bapa dia takut anak dia ketinggalan dalam pelajaran. Itu perkara yang biasa, left behind. Ibu bapa takut juga anak dia ganjil atau pelik. Kan anak orang semua boleh sekolah, anak orang semua pergi kelas pandai, anak orang semua pergi tuition, kenapa anak saya tak pergi tuition? Kenapa saya kena hantar anak saya pergi kelas bakat pula? Itu satu persoalan, ketakutan. Okay. Biasa bodoh, dan bodoh kat sini kita labelkan mengikut pencapaian akademik. Okay. Kalau sebelum ni ibu bapa di Malaysia lah secara amnya dan untuk menghapuskan UPSR dan masa PMR dihapuskan dulu. Okey ke? Clear? Okey, tadi dia lagging sikit. Dan masa menimbulkan uproar, menimbulkan masyarakat. Dan perkara yang saya suka nak kongsikan, pakcik saya dia ada buat satu tuition. Kita tahu bahawa kelas-kelas tuition ataupun pusat-pusat tuition ini pendapat kata 60-70% datang daripada kelas peperiksaan. Kelas tahun 6, kelas PT3 dan juga kelas SPM. Jadi bila masa pakcik saya ni terpaksa tutup, dia buka 2 lot kedai sebab dia kata untuk sekolah menengah semata, dia terpaksa tutup semata sebab budak tingkatan 1, 2 dan 3 memang dah tak pergi tuition sebab tak ada peksa. Okey. Maknanya kat situ dah peperiksaan tu sendiri. Ketakutan daripada ibu bapa dan juga ketakutan daripada murid tu sendiri. Okey. Jadi bila dekat sekolah sebab kesilapan adalah satu dosa di sekolah. Kesilapan tu bukannya untuk kita belajar, tapi kesilapan tu memang tak boleh buat. Lagi-lagi budak-budak ataupun murid-murid pelajar kelas peperiksaan ni bila cikgu kata teknik menjawab. Dekat sekolah kita ada teknik menjawab dan teknik menjawab tu adalah macam kitab suci lah. Okay, skrip suci. Kalau dalam sales dia ada skrip kan, mesti ikut skrip ni. Bila mula-mula kita nak pergi orang, kita kena ikut skrip ni. Mula-mula kita berdiri, kalau orang Melayu kita kena tundukkan sikit, kalau orang Cina kita kena berdiri dengan firm, kemudian salam, cara bagi salam tu ada skrip dia, sama juga dengan peperiksaan tu ada skrip. Tetapi kalau murid-murid ni tak ikut skrip dan dia buat silap,
Bila dia dimarah, bukan saja dimarah, dia akan dihukum. Macam-macam jenis hukum lah, hukuman yang ada dekat sekolah ni. Okay. Murid, bila ada satu skrip atau satu template ataupun satu teknik menjawab yang disediakan, murid-murid ni pula, especially murid-murid kerap pandai, dia takkan buat sesuatu yang lain, dia takkan cuba jadi kreatif sebab kreatif tidak di-reward di sekolah. Jadi buat apa kita nak jadi kreatif? Kita ikut saja ni supaya kita selamat, play safe. Kita akan dapat markah yang baik, kita akan dapat pujian daripada guru-guru dan kita takkan dimalukan di hadapan kawan-kawan. Jadi itu antara dua ketakutan utama sebagai seorang pelajar. Yang pertama, takut melakukan kesilapan. Yang kedua, takut nak jadi berbeza. Sebab berbeza ni, kalau dalam dunia hari ni, semua orang nak jadi berbeza, semua orang nak jadi kreatif, semua orang nak buat sesuatu yang unik, sesuatu yang lain, tetapi bukan di sekolah. Di sekolah tak boleh. Benda-benda yang macam tu adalah satu tabu, satu kesalahan dan dia akan menyebabkan anda jadi lain. Bila anda lain, tak ada siapa akan hargai anda dan anda akan duduk seorang-seorang dalam dunia yang penuh dengan ketakutan. Jadi itu nanti satu Malaysia kecam. Cikgu, kalau Okay. cakap pasal dua jenis ketakutan tu kan, ketakutan tu terjadi dekat sekolah kan. Jadi sekarang ni Guru dibayar untuk mengajar. Betul. Okay. tapi kalau di mana pula ruang yang pertama lah, ataupun, maknanya cikgu dibayar gaji untuk mengajar, konteks mengajarkan. Saya lagging. Itulah dia ada agak lambat sikit mungkin masalah ni connection ni. Saya tertanya-tanya di manakah ruang, kalau kata pelajar tadi dekat sekolah dia tak boleh buat kesilapan, dia takut kan. Jadi takut juga untuk jadi berbeza. Dekat rumah macam mana? Dekat rumah pun mungkin perkara yang sama juga terjadi kerana mak bapak pun dalam sistem yang sama sebelum ni macam kita juga pernah melalui zaman yang memang do and don't saja kan. Jadi dia tak, macam mana tu? Di manakah ruang yang ada? Sekarang ni ibu bapa juga ruang yang ada adalah untuk mencari kekuatan untuk melawan ketakutan itu. Maknanya nak dari sistem tu ada alternatif lain tak? Saya suka kalau di US beberapa tahun yang lalu mengalami defisit sehingga nampaknya talian sangat ambil periksa. Dan calon yang tak ambil periksa ni bukanlah. Okey tak? Try sekali lagi. Test line 1, 2, 3. lambat sikit je. Okay. Dia lagging sikit. Okay, baik. Ambil beberapa tahun kebelakangan di US, 30% daripada pelajar-pelajar US pelajar di Malaysia form 5 tak ambil SPM. Dan yang tak ambil SPM ni bukannya murid-murid yang terkebelakang, tetapi adalah daripada kalangan intermediate dan juga pelajar-pelajar cemerlang. Sebab apa dia berani buat macam tu? Sebab di sana mereka ada alternatif-alternatif yang lain. Okey, contoh-contohnya mereka ada ruang-ruang untuk mereka utarakan bakat dan ada investor yang akan invest di dalam bakat-bakat mereka, di dalam bakat nyanyian, tarian, seni kan oleh Peter Thiel tahun 2012 something like that, yang dinamakan sebagai teknorati. Peter Thiel ni dia cari budak-budak yang ada idea, budak-budak sekolah menengah atas yang ada idea dalam bidang teknologi. Nak selesaikan masalah tu. Dan masalah yang budak-budak ni buat bukannya masalah yang ringkas, masalah bagaimana nak mencipta spacesuit, macam mana nak mencipta modular kerusi roda modular yang boleh sambung pasang sakit. Bagaimana nak selesaikan masalah kanser. Jadi bukan calang-calang masalah yang diselesaikan oleh pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar sekolah menengah. Kita kata budak-budak belasan tahun yang kalau kat Malaysia ni kita kata engkau SPM pun tak habis lagi, kau nak
nak cerita pasal menjelajalah angkasa lepas. Itu kat kita kat Malaysia, tapi kat saya akan dapatkan dan dia akan biayai 20 orang pelajar setiap batch, dan dia buat dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Dia akan biayai sekitar RM200,000 setiap orang, $200,000 setiap seorang kepada mereka untuk mereka laksanakan idea dia. Boleh tengok dalam YouTube, Teknorati, Peter Thiel. Maknanya dekat Malaysia ni kalau kata kita tak nak ambil SPM, sebab katakanlah SPM tu adalah kemuncak dia. Kalau tahun ni kita dikejutkan betapa mak bapak takut dengan peperiksaan ditiadakan, dibatalkan sebabnya memang benda tu UPSR nak cemerlang dalam PT3 juga, nak tak nak. Adalah sebab-sebab lain. Okay. Tapi bagaimana kalau dengan SPM? Apa tanggapan masyarakat kalau seorang itu tak ada SPM di Malaysia? Tetapi di luar negara kita tahu dan kita dah baca banyak syarikat-syarikat yang besar di dunia, Samsung, Apple, Google, Microsoft dan sebagainya, mereka tidak lagi melihat kepada degree ataupun kepada segi budak ataupun pelajar itu sepanjang tempoh dia membesar untuk diambil sebagai yang biasa-biasa. Kalau post biasa-biasa ni memang kita akan tengok sijil, maknanya awak layak buat ni. Maknanya sekarang ni ketakutan ada sekarang ni menyebabkan kita menjadi mediocre. Itulah yang berlaku di sekolah. Jadi saya rasa saya stop dulu. Dua benda yang saya sentuh tadi iaitu golongan yang ketakutan di sekolah dan juga punca-punca ketakutan tersebut. Lepas ni kita mungkin akan sambung lagi. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Saya nak bercakap dengan Cik Abu lah. Cik Abu boleh ke? Okey ke sana? Cuba dengar suara tadi ada masalah sikit. Cuba bercakap sikit. Okey, Assalamualaikum. Okey, cantik Cik Abu. Okey, tadi Cik Abu pun tak sempat perkenalkan diri. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri sikit sebelum kita sambung sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan, tamu utama, kepada Tuan Suhail kita sebagai moderator petang ni, terima kasih kerana menjemput saya. Kepada semua kekanda-kekanda juga yang saya rasa kerdil, orang kata apa, nak lepak santai dengan rakan-rakan yang super duper semua ni. Saya seorang peniaga jalanan, seorang anak jalanan yang membesar dengan orang kata apa, keluh kesah dunia melihat susahnya bangsa kita ingin bangun, susahnya orang kita mahu berubah, sedangkan mereka mahu mengubah tapi mereka tidak mahu berubah. Cukup untuk introduction dulu. Saya teruskan sebab sekarang ni Alan dah bercakap. Saya nak teruskan dengan Cik Abu. Bila sebut orang Melayu tu ingin mengubah tapi susah untuk berubah, apa maksudnya tu? Okey, kalau zaman kita tak tahu, mungkin dahulu kala kita ada orang kata apa, angan-angan Mat Jenin. Tapi yang kita tahu ada satu kumpulan muzik ekspedisi mengeluarkan satu lagu angan apa Mat Jenin. Mereka ini bangsa saya suka berangan-angan tapi tak ada tindakan. Bagus angan-angan itu tapi dia tidak pernah jadi impian jika tiada usaha. Itu kita tuan-tuan. Saya anak Melayu dan saya rasa 6 dengan saya ni Melayu. Adalah yang mungkin Bugis, Jawa, tapi Melayu satu rumpun yang amat besar, subhanallah. Kembali pada Tuan Suhail, saya tak nak lagi. Tak apa. Tadi bila kita bincangkan tentang ketakutan, ada penonton ni Syahrul Nizam Nurdin tanya, itu mungkin bukan takut, itu sebenarnya orang tua ni dia ambil sifat berhati-hati, sikap dia berhati-hati. Macam mana tu? Ada pandangan mana-mana? Berhati-hati ni saya suka sebabnya benda ni yang saya dah bincangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Okey, dulu masa saya kecil-kecil atau mungkin masa kita kecil-kecil, mak bapak akan beri nasihat begini, Haris belajar rajin, nanti dapat beasiswa, dapat masuk universiti,
esok keluar boleh dapat kerja dengan kerajaan, senang. Dan alhamdulillah lah saya memang salah seorang kaki tangan kerajaan, tapi perjalanan saya ke arah tu agak panjang lah sebenarnya. Tidak semudah sebenarnya yang dijanjikan, mungkin sebab saya ni bukan saya ni rebel, mungkin tu puncanya. Tetapi agak-agaknya hari ni valid lagi tak kalau kata sebagai seorang anak tu belajar rajin sampai ke universiti, kemudian dia keluar dapat lagi untuk dan lepas keluar je, lepas graduasi terus dapat kerja. Logik lagi tak nasihat yang sedemikian? Oh, dia dah tak Okay, bukan janji lagi walaupun dah ada PhD sekalipun. Jadi maknanya ketakutan ibu bapa tu berasas dia sedar bahawa anak dia perlukan pendidikan. Okay, dan pendidikan akan menjamin masa depan. Tetapi adakah masa depan itu, adakah pendidikan itu ataupun sekeping ijazah tu menjanjikan pekerjaan? Kalau zaman dulu ya betul. Memang benar sekali nasihat yang diberikan ataupun ketakutan seorang ibu bapa, maknanya kalau anak dia tak pandai, memang tak pandai dalam bidang akademik ataupun tak cukup A, memang takkan dapat pekerjaan. Yes. Yang kedua, Cik Abu. Saya nak menjelah cikgu. Saya nak menjelah apa orang kata apa? Betul, saya sokong dengan Cikgu Haris sebenarnya, tidak membangkang pun. Tapi orang kata apa? Jika dahulu kala Abu hang kena belajar pandai-pandai supaya esok dapat kerja yang besar. Alhamdulillah saya seorang pelajar yang pandai. Saya seorang pelajar yang A, grade A punya belajar. Tapi subhanallah saya tak kerja dengan orang, saya kerja sendiri. Dulu mungkin orang kata apa, doktrin itu kau belajar tinggi-tinggi, kau ada degree, kau ada master, akan ada orang ambil kau kerja. Tapi hari ini tuan-tuan, secara orang kata apa, sejujurnya tak ada company, tak ada leader, tak ada bos yang nak ambil seorang pekerja yang hanya berlandaskan sekeping kertas yang mungkin bertulis di situ master, tertulis situ PhD mungkin, tapi tak ramai orang kata apa, business owner, leaders yang nak ambil mereka ni atas dasar sijil. Mereka mengambil atas dasar pengalaman, mereka ambil atas dasar kebolehan. Yang menjadi susah adalah bangsa saya ini adalah bangsa yang mungkin terlalu reserve, mungkin kalau zaman P. Ramlee dulu dia keluar cakap. Orang kita ni adalah satu golongan yang orang kata apa, bukan mute, dia mute lah kata. Dia selesa bercakap dengan kelompok dia je. Secara ringkasnya lah, hero kampung. Saya nampak satu konteks yang sedikit berbeza. Yang mana kalau seorang katakanlah seorang cikgu, okay, dari segi mobiliti sosial dia akan nak anak dia jadi doktor, dia akan nak anak dia jadi profesional. Dan kalau seorang profesional dia dah habis sampai satu tahap tu, dia akan sepatutnya dia bergerak lagi. Yang mana last sekali katakan seorang pekebun, anak dia jadi kerani, seorang kerani anak dia jadi cikgu, seorang cikgu anak dia jadi doktor, seorang doktor anak dia nak jadi apa lagi. Ya, kalau dari segi konteks ekonomi, sepatutnya anak dia dah boleh pergi ke sebagai pemain ekonomi, dah boleh jadi usahawan, dah boleh jadi ahli perniagaan, konglomerat whatsoever. Tetapi benda tu tak berlaku. Kita start sampai profesional. Jadi bila dah sampai seorang doktor, dia akan nak anak dia jadi doktor, ataupun paling lekeh pun akan jadi engineer. Dia takkan nak anak dia pergi sebagai penggiat ekonomi ataupun penggerak ekonomi. Yang mana kat situ yang kita terhenti. Disebabkan ketakutan, kita dah berada di tahap selesa dekat situ. Cukup. Najib di situ dah bagi shoot dah tu. Apa Najib nak cakap? Sila sambung. Saya memang setuju kat sini. Apabila saya ada pengalaman, saya ada side venture business saya terlibat dalam bidang akademik, iaitu pusat tuition. Saya dan juga business owner pernah buat temuduga kepada seorang ahli team member baru saya. Kami tengok dia seorang ahli daripada ijazah saya kata industri design saya rasa. Tengok, saya tak tahu sijil dia, saya tak tahu lagi industri design ke apa kan. Tapi yang penting, masa kami temuduga, dia memperlihatkan satu skill di luar, iaitu keyakinan dia, dan dia menyebut keyword-keyword seperti business model canvas,
value proposition canvas, iaitu satu alat tool yang digunakan ketika di startup dan juga di syarikat-syarikat besar. Dan saya cakap dengan dia, okey, tunjukkan semua canvas yang ada. Dia tunjukkan semua, dia dah rancang siap-siap bahawa jika saya masuk dalam tim saya dalam sekarang ni, ini yang saya akan buat. Saya tak tengok sijil dia, saya tengok CGPA dia. Dan kita orang hire dia. Maksudnya added value, skill yang relevan sepanjang zaman, iaitu keberanian dia untuk pergi. Seperti mana Encik Abu saya cakap, kami tak tengok dia punya sijil. Kami tengok skill tambahan dia, keberanian dia. Lepas tu kebolehan dia nak belajar, kebolehan dia nak belajar ilmu baru. Jadi kat sini kita nampak bahawa sekeping sijil tu pertama sekali adalah bagi saya macam salah satu prasyarat untuk kita berbincang mula, untuk tarik perhatian dulu. And after that kita tengok nilai dia macam mana. Itu dari pandangan saya sebab saya seorang pemain startup. Memang kita kena perlukan, orang kata apa, the new normal. Anak-anak muda yang berjiwa besar, berjiwa baru, fresh, masih lagi tidak dikongkong oleh indoktrin lama macam selesa makan gaji dan sebagainya. Sekarang ni keadaan memang dah tak seperti dulu, tak ada rekod seperti dulu. Jadi kita kena perlukan, orang kata apa, mengembara ke teritori baru. Seperti masa lagi journey into the unknown, insya-Allah. Ambil contoh sekarang ni, kita dalam PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan. Kita perhatikan ada satu hikmah yang cukup besar lah. Terutama sekali orang yang buta IT, teknologi, dia secara tak langsung kena juga pandai IT kan, pandai teknologi. Termasuk mak bapak pun kena juga belajar macam mana nak e-learning dekat rumah dengan anak-anak kan, kerja rumah kena buat dekat menggunakan macam-macam apps dan sebagainya. Dan antara satu trend sekarang ni, ramai mula buat channel YouTube, termasuklah saya kan. Sebab bila melihat rupa-rupanya YouTube ni boleh menjana sumber kewangan kan, bagi mereka yang mungkin waktu PKP ni lah, waktu COVID ni dia dah hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi dia mula masuk ke dalam satu dunia yang selama ni mak bapak kita pun tak pernah dengar. Boleh kan kau duduk-duduk depan komputer boleh dapat duit? Boleh sebenarnya jawapannya kan. Jadi kebiasaan baru tu sekarang kita dah lihat, saya ingat sudah mula boleh diterima oleh masyarakat lah, terutamanya dalam keadaan terpaksa. Sekarang ni terpaksa. Sebelum ni kita tak dipaksa untuk menggunakan seluruh teknologi dan apa sahaja yang ada dalam sekeliling kita kan. Jadi sekarang saya memikirkan ada baiknya lah dari segi itu. Cuma ke depan untuk masa kita yang ke hadapan, adakah selepas pasca PKP ni kita akan kembali takut ataupun kita akan meneruskan rutin yang sebelum ini, berbanding daripada kita punya semangat apa, keberanian yang muncul tiba-tiba ni? Bagi saya jawab dulu ya. Bagi saya kita ingat kita dalam madrasah PKP. Macam Ustaz cakap, madrasah Ramadan. Apa yang kita belajar masa Ramadan akan kita bawa ke tahun depan. Ni sekarang kita buat dulu madrasah PKP dulu. Orang ada buat lawak. Kita terkurung dulu sebelum syaitan dikurung. Jadi kita dalam madrasah PKP ni, kita kumpulkan usaha kita, kekuatan kita bawa ke depan. Sebab selepas PKP, keadaan makin lagi tak menentu. Kita tengok banyak pekerjaan-pekerjaan, ruang pekerjaan semakin sempit, keadaan ekonomi dah semakin kurang. Jadi dia unknown tu makin besar, makin luas, makin panjang. Jadi cara untuk kita survive adalah pertama kita kena increasekan our value dan kita kena giving back our value. Seperti mana Cik Suhail, dia increasekan value dengan buat YouTube channel dan bagi value ke orang. That's why Cik Suhail insya-Allah akan relevan sepanjang PKP ni dan juga selepas pasca PKP. InsyaAllah. Amin. Nak lebih lanjut ni, baik kita tanya Tuan Naim Jaafar. Saya dah beberapa kali telefon, bang macam mana PKP ni bang? Saya cakap kat sini. Tapi Tuan Naim yang bagi jawapan banyak kat saya. Kadang-kadang saya ulang banyak kali. Tanya dia prediction pasal PKP semua, tanya dia. I think saya ada tulis juga dekat perenggan keberapa dalam posting tu, iaitu sebenarnya masalah ketakutan bangsa ni bukanlah unik kepada orang Melayu. Tetapi kita tidak ada faktor yang mendesak kenapa kita harus kita perlu berubah. Jadi disebabkan itu saya berpendapat sebab Malaysia, tanah Melayu ni, Semenanjung terutamanya adalah tanah yang subur. Kita ada satu musim sahaja. Kalau paling pun ada musim terkujuh hujung tahun. Aman.
kalau ikut banyak tulisan-tulisan, kita panggil kawasan-kawasan kita ni sebagai kawasan Suvarna Bumi, kawasan di bawah awan ataupun langit yang sentiasa subur. Jadi kita tak ada desperate reason atau compelling reason kenapa kita perlu berubah. Jadi saya membayangkan for the next 50 years, 100 years down the road, kalau kita nak buat apa-apa intervention perubahan di skala masyarakat besar, kita kena buat by design. Kita tak boleh nak mengharap satu kumpulan besar orang Melayu untuk membuat perubahan secara sukarela. Jadi maknanya dalam konteks behavioral science atau behavioral economy, banyak dasar-dasar kita yang kita nak buat tu perlu menjurus kepada untuk kita mengubah tingkah laku tu secara sejajar dengan dasar. Kita tak boleh lagi ada dasar-dasar populis yang sebenarnya lebih menyebabkan orang Melayu menggemukkan lagi ketakutan-ketakutan tu. Disebabkan itu saya fikir ada sebahagiannya yang kita perlu persoalkan dari segi cara berfikir orang Melayu. Saya menjawab soalan Najib tadi lah. Iaitu orang Melayu dia berdasarkan buku Daniel Kahneman, Nobel laureate, buku dia menyebabkan dia dapat Nobel laureate, namanya buku dia Thinking Fast and Slow. Dia kata manusia secara normal ada dua jenis brain system. Brain system pertama, kita berfikir secara instantaneous, instinktif dan immediate. Selalunya pemikiran pertama ni atau sistem brain pertama ni adalah yang kita warisi daripada tok nenek kita dahulu. Sebab tok nenek kita dahulu duduk di hutan. Kita adalah insignificant creature. Kita ni adalah hanya binatang yang tak significant pun sebelum ni. Sehingga kita mendapat dominasi dan akhirnya menjadi the conqueror of the world. Jadi sifat-sifat pemikiran yang pertama tadi tu menyebabkan kita nak buat keputusan-keputusan yang cepat, yang immediate. Kalau kita nak dapat hasil, kita nak dapat hasil yang cepat. Kalau kita nak buat keputusan, kita nak buat keputusan yang cepat. Tapi kita ada lagi satu jenis pemikiran atau sistem dua yang dipanggil thinking slow. Thinking slow ni adalah cara berfikir yang kita fikir benda tu secara mendalam, secara tersusun, secara rasional dan secara multidimensional, merentas pelbagai dimensi. Dan selalunya banyak keputusan-keputusan besar dalam masyarakat yang tepat sebenarnya memerlukan sistem pemikiran yang pertama. Tapi apa masalah dia? Masalah dia kita cenderung untuk memberikan otak kita apa je nama dia? Deformin apa? Nama lidah apa? Dopamin. Dopamin. Yeah. Yang merimbis hormon kita untuk cenderung menggunakan sistem pemikiran yang pertama, sistem pemikiran yang cepat, yang immediate. Sebab tu banyak masalah kita, masalah diri, masalah masyarakat, masalah hubungan suami isteri, keuangan dan sebagainya, tidak boleh diselesaikan menggunakan sistem yang pertama. Justru itu saya merancang wacana ini supaya dia akan diwarisi dan diluaskan capaiannya supaya dia boleh dikuasai atau disertai oleh orang lain nak bincang secara mendalam. This is going to be a multi-generational affair. Dia tidak akan menjadi sekadar quick fix punya solution. Saya ingat dulu zaman dulu kita baca buku banyak yang berkaitan dengan zaman saya dulu buku Mastika, URTV, mangga. Okey. Jadi kalau saya nak buka naratif baru atau seperti yang saudara Hanafi Jamali disebut tentang mencipta budaya baru, kalau itu ayat apa pewaris Zabbar kan. Kalau geng-geng ayat-ayat geng-geng startup ni, geng-geng hipster ni kiranya culture hacker lah kita panggil. Memerlukan bukan sekadar naratif baru, kita perlukan bahan bacaan baru tau. Kita kena cipta social fiction baru. Kita kena mencipta cerita-cerita yang mengangkat dan memperkasa dan membebaskan jiwa orang Melayu menjadi bahan bacaan baru. Saya rasa itu sendiri pun is going to be a multi-billion business dalam bidang konten. Tetapi sebenarnya di belakangnya adalah is going to be a huge agenda sebab dengan cerita-cerita ini nanti yang membolehkan generasi baru orang Melayu dia berdiri dengan kisahnya sendiri.
dengan hero-nya sih. Kita tak perlu lagi dah nak rujuk Walt Disney ataupun Pixar Studio dengan cerita-cerita animasi 3D yang menjadi bahan tontonan anak-anak kita sekarang. Jadi untuk tu, itu jawapan panjang saya, saudara Suhail, iaitu kita kena sedar, iaitu kita kena fokus berfikir secara long term, secara rasional, mana memakai otak, sistem brain nombor 2 kita berbanding sistem brain kita yang pertama tadi, yang perlukan benda cepat, yang nak selesaikan masalah cepat, yang nak mendapat hasil cepat. Dan saya rasa itu mungkin adalah satu juga asas kepada dilema-dilema orang Melayu, sebab kita nak semua benda dihidang di depan mata kita, nak nampak peluang tu benda yang dah jadi peluang. Saya ingat dulu saya baca buku Robert Kiyosaki, apa nama tajuk buku tu, Rich Dad Poor Dad. Dia kata dalam satu chapter buku dia kata apa, kalau duit tu dah jadi duit, dia kata dah lama orang sebat lah. Dia kata peluang yang belum jadi duit tu, itu yang kita capture. Sebab tu bila saya tengok satu artikel oleh, saya rasa Forbes, menceritakan tentang satu celebration Statue of Liberty. Jeff Bezos bawa ayah dia. Bukan ayah betul lah tu, ayah angkat dia sebenarnya, ayah tiri dia. Yang bawa lari dia dan juga keluarga dia dari Cuba tahun 60-an. Masa tengah krisis perang Cuba dengan Amerika tahun 60-an. Zaman Kennedy dulu. Jadi maknanya anak dia sekarang ni sudah menjadi orang Amerika yang paling kaya. Sedangkan ayah dia adalah seorang orang asing, orang imigran yang datang daripada Cuba. Jadi maknanya it's going to be a long term process. Dan kita perlukan banyak contoh-contoh yang real lah. Sebab tu saya rasa kalau nak menangkan naratif ni, kita kena angkat lagi contoh-contoh anak-anak muda yang melawan conformity itu. Okay, status quo itu. Daripada pelbagai jenis bidang masyarakat, bidang pekerjaan, bidang kerjaya dan pelbagai bidang bakat. Supaya kita cakap, orang Melayu boleh melawan ketakutan itu. Tidak perlu melalui sistem ataupun status quo yang telah diratip oleh ayah atuk kita selama ni. Sebab kalau kita tengok orang Melayu tempat lain pun, bukan di Malaysia, mereka boleh berjaya disebabkan mungkin persekitarannya juga banyak memberikan positive reinforcement, menguatkan semangat manusia yang sehat, iaitu ialah bangun cari kerja, okey, bertanggungjawab, menjadi warga negara yang patuh, yang baik dan menyumbang kepada ekonomi. This is going to be a normal human survival instinct. Cuma mungkin kita perlu diletakkan dalam situasi-situasi ataupun persekitaran yang reinforce that positive values. Wallahualam. Okay. Ruang sembang petang ni memang saya buat pun untuk tujuan ini jugalah, antara lainnya. Maknanya kalau lepas pada ni, kalau sesiapa di kalangan penonton dan juga tetamu ni, kalau ada siapa yang kita nak naikkan sebagai satu, untuk kita bawa naratif yang sama juga, kan, boleh kita buat perbualan lah sama-sama dengan saya secara atas talian ni. Ada satu soalan daripada Helmi Suhaimi. Mengapa dan bagaimana Melayu perlu dipaksa untuk lebih ke hadapan? Signifikan perbandingan dengan bangsa lain. Tadi ada disentuh oleh Abang Naim juga, tapi saya ingat orang dalam bisnes gig tu, dia mungkin akan nampak perbezaan yang mungkin lebih ketara antara sesama bangsa. Siapa yang Jabu ada real case study ni. Jika mungkin tuan-tuan semua tak pernah nampak, ada 1-2 bulan ataupun 3 bulan lepas tumbuh satu kontroversi yang ditimbulkan oleh seseorang yang buat gig business. Orang duduk kat Bangi tau. Dia buat satu post bercerita tentang kenapa anak muda yang bawa motor buat food delivery banyak orang Melayu.
orang tersebut telah membodohkan mereka. Okey tuan-tuan. Kenapa ya? Kenapa? Saya sebenarnya orang tu saya 13,000 orang share that post dan saya kena hentam left right sebab saya berkata begitu kerana saya sayangkan bangsa saya sayangkan adik-adik saya. Kerana apa? Betul, mereka melakukan kerja yang amat mulia, menghantar makanan untuk orang. Tapi tuan-tuan, bulan puasa ni jangan hantar makanan tengah-tengah hari, hantar petang-petang malam, kadang-kadang buka puasa. Itu lebih hina, lebih mulia. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak katakan, orang Melayu kita, dia nak satu benda yang secure. Dia nak satu benda yang, orang kata apa, sure bet. Ini letak confirm menang. Iaitu, orang Melayu, dia tak nak macam saya, Tuan Najib kita, kami orang meniaga. Keluar pagi, balik petang, belum tentu ada income tau. Tetapi kawan-kawan kita, adik-adik kita yang mengambil upah menghantar makanan, keluar pagi dan tentu ada income. Soalan yang mereka tanya kepada saya, bang, kalau engkau Abu, kalau dia orang menghasilkan saya engkau je. Tak apalah, dia orang umur 21, 22. Saya pun muda lagi, baru 23 mereka mahu tanya, abang, Abu, kalau aku pergi pagi pukul 9, jumpa customer depan Maybank contohnya, duduk sampai pukul 3, berapa gaji aku boleh dapat? Mindset gaji itu masih ada di dalam jiwa. Sedangkan kita faham satu benda, iaitu untuk kita pergi ke hadapan, kita kena korbankan hari ini dan juga esok untuk hari-hari mendatang. Dia lupa. Hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan, kita diberi satu benda, iaitu apa? Inilah orang kata apa, perjuangan kita untuk perubahan. Kita perlu berubah untuk kita membolehkan kita mengubah masa hadapan. Hari ini, kalau tadi saya berkata-kata, saya bercakap tadi, saya berkata tentang kenapa saya katakan orang Melayu itu suka mak jenin. Mereka suka berfikir-fikiran tapi tak pernah ambil tindakan. Mereka berfikir-fikirkan yang mereka boleh buat itu dan ini, tapi mereka tak mahu ambil apa tindakan seterusnya. Yang mereka nampak, anak aku perlu pergi kerja, dapat gaji. Perlu pergi kerja, dapat gaji. Tak apa. Sedangkan mereka lupa. Mereka lupa yang anak ini bukan mati hidupnya untuk besok, tapi hidupnya untuk hari mendatang. Sebab kalau anak kita yang hidupnya untuk besok, kita insya-Allah masih ada untuk membantu anak kita sekadar untuk makan dan juga pakai. Tetapi apa yang kita perlu persiapkan untuk anak-anak muda kita ini adalah apabila kita ini menjadi sejarah, mereka lah masa hadapan. Apabila kita telah tak ada, mereka lah masa hadapan. Kalau hari ini kita sogok mereka dengan benda-benda mudah, kau bawa je makanan ni, hantar je RM5 satu penghantaran, kau hantar je RM10 satu penghantaran, kau buat 10, kau dah ada 100 sehari, siapa nak bagi? Betul, siapa nak bagi? Tapi persoalan saya, apa pengalaman yang mereka dapat dengan bawa motor itu yang boleh digunakan untuk 30 tahun mendatang? Apa pengalaman mereka dalam communication? Apa pengalaman mereka dalam penjualan? Apa pengalaman mereka dalam membaca gerak badan? Bahasa customer, bahasa pelanggan itu ada di gerak-gerinya, ada di orang kata apa, body language-nya. Nak cari bahasa Melayu tak dapat. Body language-nya itu ada benda tersembunyi. Tetapi kita perlu mendalaminya, kita perlu ada pengalaman menghadapinya, barulah kita dapat. Saya selalu bagi tahu kepada anak-anak muda, kawan-kawan saya, tak ramai, tak sikit. Sentiasa alhamdulillah saya ada dalam 2-3 ribu orang untuk saya train menjadi sekurang-kurangnya lebih baik daripada saya. Sekurang-kurangnya mereka ini saya train nak jadi lebih baik daripada saya. Mereka ini diajar dengan satu benda. Guru korang bukan aku. Guru korang adalah pelanggan di lapangan. Pelanggan di luar itu adalah guru anda. Jumpa mereka lebih kerap. Kalau kita jumpa cikgu lebih kerap, maka kitalah anak yang pandai itu. Kitalah pelajar yang pandai itu. Tanya Cikgu Haris, kalau ada seorang pelajar yang sentiasa jumpa Cikgu Haris, mungkin dia tak pandai dalam pelajaran, tapi dia pandai menjalani kehidupan. Itu lebih penting bagi saya. Jadi kalau murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang suka jumpa cikgu ni, dia tak semestinya dia akan skor dalam akademik, tetapi dia akan dapat kebijaksanaan. Yang mana hari ini pun guru-guru pun tak ramai yang berhasrat ataupun yang mengambil langkah proaktif untuk memindahkan ataupun
memupuk kebijaksanaan dalam murid-murid, lebihnya kepada pandai. Sebab tu bila pandai tu memang betul lah apa yang cikgu-cikgu, guru-guru di Malaysia ni sangat hebat dalam melakukan kerja mereka, yang ini memandaikan murid-murid. Sampai setiap saban tahun memang bilangan murid yang dapat straight A, yang score exam ni memang bertambah, betul. Okay, dan dia sangat bagus lah, maknanya cikgu sangat bagus dalam melaksanakan tugasan hakiki dia, benar. Tetapi apa yang berlaku ialah kita gagal memupuk keberanian. Kita gagal menjadikan murid-murid kita itu sebagai orang yang orang yang berani. Antara bukti-bukti yang saya sendiri alami ialah bila lepasan SPM, anak-anak ni nak cari kerja part time sementara tunggu result SPM, sementara masuk universiti pun masih lagi bergantung dengan ibu bapa, pun masih lagi bergantung pada orang lain, tak reti. Dia betul pandai di sekolah, tapi bila dia keluar sekolah habis, maknanya ilmu kat sekolah dia semua tak boleh pakai kat luar. Habis, tak ada keberanian. Yang kedua, bila dah dapat result SPM, nak minta kos, nak belajar apa, nak belajar kat mana, pun tak berani nak buat keputusan sendiri. Dok tanya kawan-kawan, kau belajar dekat mana? Kau minta kos apa? Aku nak minta jugalah, kita pergi sekali-sekali. Tu tak kira lagi yang bercinta-cinta tu kan, yang ikut Okay. Dan yang ketiga, apabila lepas SPM ni saya dapati ramai pelajar-pelajar pelajar lepas SPM, kita tak cakap graduan lagi, sebab saya cuba hadkan di sekolah, maknanya habis sekolah ramai pelajar-pelajar ni yang akan play safe. Bila ada sebahagian daripada mereka yang datang jumpa saya, cikgu saya nak belajar bisnes dengan cikgu saya nak belajar bagaimana jadi konsultan dengan cikgu saya nak belajar buat duit lepas SPM dengan cikgu. Tetapi tak ramai. Kalau kita boleh kata yang datang kepada saya, sadly kalau 10 orang murid yang datang kepada saya boleh kata 10 tu adalah daripada kelas belakang. Maknanya yang memang tak pandai dalam akademik, tetapi mereka mempunyai keberanian yang lebih berbanding murid-murid yang pandai akademik. Sebab kadang-kadang kalau tadi saudara Najib dia kata kita takut, manusia ni takut sesuatu yang tidak diketahui, the unknown territory. Tapi kalau pengalaman saya dengan murid-murid kelas belakang ni, sebenarnya mereka sangat suka, sangat adventurous, dan mereka nak explore benda-benda yang ada unknown territory berbanding dengan murid-murid yang pandai. Murid-murid pandai ni dia punya assumption, dia punya hipotesis dia banyak. Kalau aku pergi sini mesti mati. Sebab aku tak tahu apa yang ada kat situ. So jangan pergi. Kita main kat tempat yang orang lain dah teroka. Kita jangan sibuk pergi teroka belah sana. Kejap lagi kita dah pergi sana, kita akan rugi duit, kita akan rugi masa, kita akan rugi nyawa. Dan kita dapat lihat macam saya juga, saya seorang gamer. Jadi saya dapat lihat trend cara corak-corak permainan budak-budak kelas pandai. Kalau dia main game, dia akan play safe, dia main takut. Tapi kalau budak kelas belakang, bila dia main game kan, dia pergi kat mana orang tak pergi, kat situ pergi. Kat mana kawasan gelap, kat situ yang dia akan pergi dulu. Dia akan buka, mati pun matilah, tak kisah. Jadi maknanya kita dah melahirkan kita gagal melahirkan kalau saya kata budak kelas depan pandai akademik, budak kelas belakang yang tak pandai akademik tapi mereka adalah berani. Tapi yang kat tengah-tengah ni tak juga. Kat tengah-tengah kita tak melahirkan orang yang seimbang, yang akademik seimbang, berani pun seimbang, tak. Kita melahirkan kat tengah-tengah ni sebenarnya jurang ke bawah. Memang pandai pun tak, berani pun tak. Yang ni yang sebenarnya yang golongan yang mediocre, yang bila keluar esok memang bergantung sepenuhnya kepada sijil, memang tak tahu nak buat apa dengan hidup, memang langsung tak ada keberanian. Orang kata A, dia pergi A. Orang kata B, dia pergi B. Yang ni sebenarnya adalah golongan yang pada saya habislah. Memang sebab apa, dekat sekolah pun mereka ni golongan yang tak dipedulikan. Saya ambil kelas peperiksaan. Kita tanyalah mana-mana guru-guru yang mengajar tahun 6, tingkatan 3 dan SPM tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Mereka akan buat macam ni. Murid-murid kelas depan dia akan dimanjakan, dia akan bagi segala kelebihan supaya mereka akan fokus dalam pelajaran dan mereka akan skor straight A. Budak kelas belakang pula kita akan fikir yang bagaimana ada program remedial, pemulihan agar mereka ni tak gagal. Tak gagal tu sebab itulah KPI sekolah, maknanya kita nak menghilangkan kegagalan. Dan selepas tu bila dah habis sekolah, lantaklah kau nak jadi apa. Janji masa exam kau skor, kau tak gagal. Kumpulan tengah ni langsung tak ada program. Kumpulan yang dia abaikan. Sebab apa, mereka ni kalau kita bagi program pengayaan pun belum tentu dapat A. Tapi mereka ni tak gagal lah, dia duduk kat situ, so cukup lah. Dan golongan yang di tengah ni dia lebih ramai lah. Kalau banding Ashabul A'raf memang paling ramai.
Okey. Ada Puan Nur Aini Mak Yatim ni disebut. Ibu bapa sekarang ni kena banyak sokong anak belajar skill barulah. Macam mana, ada pandangan lain? Tuan, saya nak cerita satu benda. Ini bercerita tentang support system lah, macam Puan Nur Aini kata ni. Saya nak imbas balik tahun 2017. Masa tu saya buat recruitment besar-besaran. Boleh kata week in, week out kami buat interview di KL, di Bangi, di Ipoh, di Melaka. Ribuan orang kami interview. Dan saya tak nak cerita lah tentang interview tu. Saya nak cerita tentang selepas habis interview, dia orang ni kami on board, kami bawa masuk ke akademi kami ajar, kami bantu untuk mereka bagaimana mencipta pendapatan. Sebenarnya kita nak bercerita balik pada tajuk balik. Melayu itu penakut. Saya sanggah soal tu. Sebenarnya Melayu bukan penakut, tak. Melayu tak takut. Melayu adalah bangsa yang amat berani. Hari ni pun mereka amat berani, tuan-tuan. Sarkastiknya mereka ini adalah mereka berani buat benda-benda yang bodoh. Berani buat benda-benda yang bodoh. Berapa ramai mak rempit Melayu? Berapa ramai tukang tukang doktor bawah jabatan Melayu? Semua pun berani, tuan-tuan. Jarum barang tak takut. Orang kata kalau kita bawa mereka ni pergi ke Palestin, sepatutnya mereka adalah pejuang-pejuang di orang kata apa, di depan, frontliner orang kata kan. Tapi itu semua Melayu. Tuan Suhail, Tuan Naim, Cikgu Haris, pernah jumpa Cina mak rempit? Tak pernah rempit lagi, tak jumpa lagi. Cakap ni kalau kata anak murid tu tak pernah ada lagi lah yang apa ni bahasa Melayu jadi mak rempit. Cumanya kalau kata ada sedikit situasi yang mana di kalangan bangsa India dan Cina yang terlibat dalam gangsterism. Tetapi bila diorang terlibat dalam gangsterism, diorang bukan macam-macam. Diorang ni memang somebody yang memegang posisi yang menjaga kawasan, dan ada kumpulan diorang yang memang definitely buat duit lah, berbanding dengan geng-geng mak rempit ni memang buat duit ke bawa keluar duit daripada rumah. Okey, Abang Abu, silakan sambung saja. Okey, apa yang saya balik pada interview tadi, selalunya satu interview ni kami bawa balik ratusan orang. So pada peringkat permulaannya kami ambil mereka dan kami tidak sediakan asrama. Maksudnya datang pagi balik petang, datang pagi balik petang. So apa yang kami nampak selepas tak lama pun dah 3 hari habis 100. Datang pagi balik petang, dalam masa 3 hari kering, dah tak ada orang datang kerja dah. Semua berhenti 3 hari. So kami ubah model sedikit. Tapi buat benda yang sama juga. Apa yang kami buat adalah kami pergi interview, ambil dan kami simpan mereka di asrama-asrama kami. Of course kami labur lebih banyak duit untuk sediakan asrama yang lengkap dengan katil, tilam. Mereka bukan duduk macam bangsa Rohingya tu. Tak. Satu asrama 8 orang, 10 orang. Ada asrama yang kita panggil asrama untuk golongan kayangan. Kami sediakan aircon, ada astro, ada TV, ada internet semua. So, apabila kami buat model ini, baru mudah lebih sikit berjaya. Apa yang saya nak rumuskan sebenarnya, bangsa kita ada 2 benda. Satu, mereka bukan orang yang suka bermimpi. Apabila tiada impian, dia tak ada tindakan. Tapi ada juga bangsa kita juga, dia suka bermimpi di siang hari, tak ada tindakan. Itu cerita lain lah. Tapi orang yang nak buat, tapi tak ada impian. Bagi mereka pendapatan RM3,000 itu dah wow, macam besar sangatnya bang. Saya 900 pun tak pernah saya pegang. Ini abang nak cerita dapat 3,000. Ini mindset orang kita. Mereka selesa dengan kesusahan. Mereka rasa orang kata makan Maggi itu rasa macam bahagia sangat lah. Sedangkan kalau macam apa Tuan Naim kita makan Maggi itu memang sebab dia bukan makan Maggi sebab terpaksa makan. Dia makan Maggi sebab curi-curi makan. Isteri dia tak bagi makan Maggi, takut hilang rambut. So, dia punya lain. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang selesa duduk dalam kesusahan. Mereka ini orang-orang yang selesa menjadi asnaf-asnaf. Ini orang kita. Mungkinlah kita ini, saya kata ada mindset subsidi sikit. Dia berbeza dengan zaman orang kata apa, zaman-zaman dulu kala. Orang kata apa, Islam itu berkembang kerana kita menguasai ekonomi. Hari ini Islam itu tenggelam kerana kita ramainya di dalam asnaf. Bukan nak salahkan zakat tu, tak. Zakat itu penting, zakat itu salah satu pilar Islam.
Tetapi apabila orang kita terlalu bergantung dengan ihsan manusia, inilah jadi punca masalah. Dan itu satu. Nombor dua, saya dapat rumuskan adalah bangsa kita ini tak ada support system. Dia balik rumah, mak dan ayah, ibu dan bapa mereka, parent mereka, sekeliling mereka tidak supportif untuk menyokong perubahan. Mereka tidak ada, dia tak sokong orang, itu satu hal. Dia menjatuhkan cita-cita orang untuk berubah tu lagi satu hal. Kita perlukan itu. Ejen yang menyokong perubahan, yang jadi the support system tu. Orang macam Tuan Naim, orang macam Tuan Suhal, orang macam Cikgu Haris, macam Tuan Najib ni perlu diramaikan. Dan bear in mind, do not go into the persatuan model. Janganlah. Di Malaysia ni kalau jadi persatuan dia jadi politik lah. Maaf cakap. There's no wrong with the politik, but the people in that politik yang make stupid idea ke apa ke. Okay, saya tak nak nanti jadi kontroversi. Lagi sekali. Okey, dia bersama kita Abang Bakhtiar pun orang yang kita kenal lah, memanfaatkan keberanian gila-gila anak muda ni. Saya ingat kalau dapat jumpa nanti mungkin satu sesi dengan Abang Bakhtiar, kerana dia pun sendiri, kalau tak silap Abang Naim pun lebih tahu Abang Bakhtiar pun dia banyak membuka ruang-ruang jalan inovasi ni kan. Mungkin ada sharing sikit kan? Abang Bak seorang kalau Abu sebut pasal orang yang support, Abang Bakhtiar ni adalah antara orang yang support saya lama daripada awal. Jadi Abang Bakhtiar banyak pengalaman di lapangan dan kedudukan ataupun tugas dia sekarang di MMU, di yayasan MMU, dan juga sebelum ni di bahagian Kerjaya sebenarnya banyak membuka juga ruang untuk melihat bagaimana anak-anak muda Melayu sebenarnya perlu dilibatkan lebih banyak dalam bidang-bidang emerging technology atau emerging sektor seperti macam artificial intelligence, virtual reality, augmented reality. Sebab MMU seperti kita tahu memang terkehadapan dalam bidang-bidang yang mereka dah pelopori atau mereka dah menjadi perintis awal semenjak permulaan pembukaan Cyberjaya tahun pertengahan tahun 90-an dulu. Jadi ini adalah juga kumpulan-kumpulan yang nak kita ramaikan dan juga yang menjadi support. Jadi naratif strategi dia mudah, iaitu bayangkan kalau kita 5-6 orang macam ni, kita buka perbincangan tu secara lebih merakyat, lebih marhain. Jadi kita cuba mengupas satu persatu. Of course, kita takkan dapat menyelesaikannya sekarang. Tetapi to be fair, kalau kita nak tengok pun, Malaysia sekarang ni kita tahun berapa tahun ni kemerdekaan? Selepas 1957. Ada tak? 70 tahun tak? 63 Sebenarnya 63 relatively is quite a young country after independence. Dan kalau kita, dengan apa yang kita dah membangun dan progress pasca kemerdekaan 1957, sebenarnya kita dah berkembang ataupun maju sangat memberangsangkan berbanding dengan negara-negara lain. Cuma mungkin perbandingan tu kita kena adil dengan mungkin negara-negara yang lebih, yang saya sebut tadi lah, dia ada keperluan lebih desperate untuk berubah, seperti Korea Selatan sebagai contoh banyak indikator ekonomi Korea dan Malaysia itu pada awal 60-an itu lebih kurang sama sahaja, tapi mereka lebih cepat terkehadapan. Mungkin saya nak share ada satu yang dasar di Korea yang sebenarnya yang banyak membuka kepada kebangkitan semula bangsa Korea ini, yang dipanggil sebagai Presidential Council of a National Branding. Maknanya bangsa Korea dia dah faham bahawasanya kalau kita nak menang, kalau kita nak menjadi negara maju dan menjadi ahli
OECD, Organization for Economic Development and Cooperation. Kita kan ada sesuatu yang lebih hebat daripada negara-negara yang lain lah. Maknanya incumbent masa zaman tu US, Japan dan sebagainya. Justru dia tengok-tengok area yang dia nak fokus adalah dalam bidang budaya. Sebab itu dia banyak fokus kepada cultural capital. Dan kita hanya boleh melihat sekarang ini bagaimana Korea menjadi the powerhouse of cultural capital, dengan budaya-budaya dia, dengan tempat-tempat cantik, dengan pelakon-pelakon, aktor-aktris yang cantik-cantik, filem-filem dan drama-drama Korea yang mempengaruhi bukan sahaja di negara kita, malahan sampai ke Amerika. Jadi dokumen itu sangat penting kepada kebangkitan semula bangsa Korea. Saya yang kongsikan dokumen itu adalah Abang Syed Munawar. Nama dokumen tu Presidential Council of National Branding. Dia susun dan dia consolidate semua apa-apa naratif, apa-apa penjenamaan yang cuba diusahakan oleh bangsa Korea dipusatkan sebagai tugas presiden. Apa dipanggil tadi? Presidential apa? Presidential Council of National Branding Korea. Okey. Jadi dan dia mengangkat satu area yang sebenarnya macam tak canggih. Alamak, culture capital, modal budaya sebagai powerhouse of natural capital and cultural capital. Tapi benda ni hanya menjadi so-called tipping point ya, kemuncaknya bila mana filem Parasite memenangi Academy Award baru-baru ini sebagai filem terbaik. Jadi bila kita kaji, in fact kita dah ada buat sesi usrah di Rumah Sungai, perkara yang sama, iaitu look, rupanya Korea dia tahu negara dia adalah negara yang lepas perang. Negaranya kecil, negaranya still lagi masih berkonflik dengan jiran sebelahnya. Jadi kalau dia nak cemerlang, dia nak hebat di zaman ini, dia tak boleh menggunakan model yang linear macam mana Jepun berkembang, macam mana bangsa-bangsa lain yang berkembang. Bahkan kalau nak compare dengan China, mereka tak ada saiz. China ada saiz, Korea tak ada saiz. Jadi dia fokus kepada cultural capital. Jadi maknanya dalam konteks ini pun satu juga perbincangan nak perlu dibawa adalah orang Melayu perlu didedahkan dengan modal. Kefahaman orang Melayu juga tentang modal tu pun perlu dimulakan. Maknanya bila sebut tak ada modal lah, orang Melayu dia memaham modal tu duit. Dia tidak boleh pergi luar daripada dimensi lain modal dalam satu perusahaan ataupun muamalah, transaksi perniagaan orang-orang bangsa-bangsa usahawan atau pedagang. Modal-modalnya lebih kepada perkara-perkara yang bukan sekadar duit. Impian, perjuangan, kerja keras, network, unfair advantage, produk, salesmanship, yang juga saya kena tekankan satu elemen yang sebenarnya orang Melayu mungkin kena belajar untuk seawal mungkin. Saya setuju kalau Abu kata seawal mungkin, kalau umur 13 ke 15 tu perlu dibuang rasa takut atau rasa malu untuk menjual itu, sebab menjual ni tak hina. Sedangkan orang kita memaham kalau menjual tu anak orang miskin. Orang miskin dia menjual, anak orang kaya dia tak menjual. Sedangkan banyak orang-orang yang kaya ni bermula disebabkan relentless drive for salesmanship. Ya, jual karipap, jual insurans, jual itu sampai ke peringkat kontrak berbilion-bilion bermula dengan jual karipap. Tetapi kita tidak melihat begitu. Orang kita melihat kemahiran salesmanship itu sebagai satu di peringkat strata yang rendah dalam strata sosial masyarakat orang Melayu. Jadi banyak benda-benda yang kita boleh lawan untuk itu. Orang Melayu kita cukup mahir jual harta pusaka. Yang bab tu saya tak boleh nafi. Yang itu memang yang nombor satu. Adakah Melayu ni malu untuk menjual? Tidak, penipu. Orang Melayu cukup mahir menjual. Banyak harta pun jual. Banyak. Saya setuju dengan Menyanggah sama sekali orang kata orang Melayu tak pandai menjual. Tipu.
Sebab apa? Dalam buku Miftahul Melayu ni, panjang buku ni. Buku ni harga dia pun RM350 dan dia ada sekitar 400 muka surat panjang. Dan ini adalah kajian PhD saudara penulis ni sendiri, dan juga dia menyatakan dalam ni bahawa kita maklum bahawa masyarakat Melayu ni adalah masyarakat pelayar dan juga pedagang. Maknanya kita once upon a time kita menguasai ekonomi dengan sangat baik. Kita adalah satu masyarakat yang sangat berani pergi ke uncharted territory. Dan benda tu ada di dalam DNA kita, ada dalam darah daging kita, tetapi kenapa hari ini benda tu hilang? Jadi soalan saya kepada semua orang adalah, adakah kita Melayu itu? Yang mana satu? Yang kehilangan ataupun kita ni mewarisi bangsa-bangsa pedagang sebenarnya? Adakah kita sebenarnya Melayu yang berjaya itu? Saya khawatir kita bukan Melayu lagi. Kita tinggal Melayu saja. Baik. Sebenarnya kita punya masa ni dah lebih pada sejam tau, dan memang tak logik lah untuk kita berbual dalam tempoh sejam dengan 5 orang ni kan, dengan 5 tetamu. Jadi saya ingat kita perlukan satu sesi yang lain, tapi saya nak wrap up lah, minta setiap seorang bagikan satu berdasarkan apa tajuk kita tadi, melawan ketakutan ni, ketakutan orang Melayu ni. Mungkin satu nasihat ataupun kesimpulan yang ringkas, seorang seminit, dan kemudian baru kita simpulkan keseluruhannya lah. Okey, saya mula dengan Najib. Saudara Najib. Okey, terima kasih atas jemputan saya. Dalam masa seminit saya nak cakap, kenal diri sendiri, bina kekuatan, insya-Allah kita mampu menerobos the unknown territory. InsyaAllah kita akan ada Elon Musk Melayu sendiri. Satu hari nanti. Baik. Okay. Baik, terima kasih Saudara Naim. Saya ucapkan terima kasih. Abu. Saudara Abu, sebab Saudara Naim tadi. Okay. Short one, simple. Kita anak Melayu ini, orang Melayu ini bukan bangsa penakut. Kita bangsa yang gagah. Kita datuk-datuk nenek kita adalah bangsa yang menjuarai dunia ini. Kalau kita ke Liverpool itu penuh dengan bangsa Melayu yang menguasai pasaran di Liverpool. Tuan-tuan, kita bangsa yang kuat, kita kena percaya yang itu dahulu. Nombor 2, lihat ke mana kita mau pergi, carilah titik cahaya yang ada di hujung lorong itu. InsyaAllah kita tidak akan pernah berjalan dalam gelap lagi jika kita tahu ke mana kita mau pergi. Dalam bahasa Jawanya, know what you are doing and why you are here and what you are doing. Waras. Saudara Naim. Okey, terima kasih kepada semua yang menyumbang kepada perbincangan ni. Saya menjangkakan kalau kita boleh berperanan dengan peranan yang pelbagai untuk kita meyakinkan stakeholders kita yang ada di sekitar kita dahulu, pegawai kita, mungkin staff kita, keluarga kita, bahawasanya ini kerja panjang dan melawan ketakutan-ketakutan itu adalah sebenarnya kerja yang mungkin boleh menyebabkan kita bakal melahirkan satu generasi orang Melayu yang lebih tangkas dan juga lebih cemerlang. Baik, Cikgu Waris. Sebagai rumusannya, orang tua-tua kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi untuk mengajar keberanian ni sepatutnya bermula dari sekolah. Dan seperti mana perbincangan tadi saya dapat rumuskan bahawa orang yang bergerak ke hadapan, orang yang mempunyai keberanian, orang yang berjaya melawan ketakutan adalah orang yang mempunyai impian, dan impian tu kenalah jelas dan insyaAllah dia akan bergerak ke hadapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Saudara Hanafi yang tadi terputus. Saudara Hanafi, kesimpulan sikit seminit. Okey. Baik, kita banyak bercakap hari ini tentang budaya, tentang macam mana untuk kita seperti mana yang Abang Naim sebut sebagai culture hacker ataupun mencipta budaya. Dan budaya ni pula kalau dalam konteks sosiologi ni ada disebut sebagai intangible culture. Jadi sebenarnya soal intangible culture yang kita nak kena bangunkan, contohnya pembinaan sistem nilai, etos, keberanian untuk melawan ketakutan dan sebagainya. Jadi kita tengok contoh yang Abang Naim sampaikan tadi tentang macam mana model Korea boleh bergerak membangunkan budaya
Sedangkan ketika mana tahun 70-an, tahun 60-an, Korea masih jauh tertinggal sebagai negara yang boleh kategorikan sebagai negara mundur dan negara yang kecil, tapi mereka memiliki mereka berjaya memupuk budaya, dan ini yang saya percaya bahawa dalam konteks pelajar yang ambil dalam bidang sains sosial ni, budaya ni dia dicipta, dipupuk, dibangunkan. Dia bukannya budaya tu satu yang datang tiba-tiba. Dia adalah simpunan kebiasaan-kebiasaan, kelaziman-kelaziman, norma-norma yang kita lakukan secara bertompok-tompok, secara kumulatif dan boleh membentuk kebiasaan dalam masyarakat. Jadi lihat macam mana kejayaan Korea, mereka boleh ada pendekatan soft power untuk bergerak menjadi sebuah negara yang ada hegemoninya sendiri. Jadi saya nak tinggalkan mungkin sedikit apa yang Zakbar pesan dalam buku beliau, Akhbar Utusan Melayu. Bukan buku beliau, rencana beliau. Beliau mengatakan proses untuk membawa pemulihan kepada masyarakat ni adalah daripada kepercayaan yang bodoh dan melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan akan dia, daripada etika-etika yang kering dan terpasung pada etika subur dan merdeka, dan daripada fikiran yang menahankan dan menyiap kemajuan, berfikir kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemaraan yang baik-baik dan mulia-mulia. Jadi saya kira mungkin itu yang kita bincang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua dalam kesudianlah bersama dengan saya dalam Sembang Petang ni. Dan Sembang Petang ni memang tujuannya adalah untuk kita membincangkan satu perkara yang mungkin dia adalah belum menjadi satu kebiasaan ataupun mungkin kebiasaan baru yang ingin dicipta. Seperti mana kita membincangkan tentang ketakutan-ketakutan dan keberanian untuk melawan ketakutan orang Melayu tadi tu. Saya percaya bukan sahaja kita susah untuk membuat satu generalisasi bahawa semua orang penakut ataupun semua orang berani. Tetapi adanya orang-orang berani yang telah melawan ketakutan yang ada dalam diri dia, tetapi kita tak tahu ceritanya. Maknanya dia tidak diangkat. Dan inilah yang nak kita angkatkan, yang kita nak wawarkan supaya orang mula mencipta yang katakan kebiasaan-kebiasaan bertumpuk-tumpuk tadi, membentuk kebiasaan baru. Setelah kita melihat contoh-contoh model-model yang ada, orang kita pun boleh bangkit. Rupanya kita ada cara macam mana untuk mengatasi atau melawan ketakutan-ketakutan itu, yang antara lain kita boleh bawakan nanti adalah bagaimana kita melihat modal selain berbentuk monetary ataupun tangible tadi, adalah intangible ataupun modal capital tadi, cultural capital yang kita boleh bangunkan dalam untuk masa hadapan, khususnya generasi akan datang. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan saya, dan insya-Allah kita akan bawakan lagi orang-orang yang telah membawa kebiasaan baru, dan kita boleh membawa perubahan yang kita inginkan bersama-sama demi kejayaan bangsa Melayu, terutamanya untuk negara dan juga umat seluruhnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Suhail. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa. Awal lagi baru masuk asar. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Terima kasih semua. Saya semua.